Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Macam biasa, kita kembali ke dalam sesi jam dengan jam. Tapi aku tak nak cerita pasal jam lah. Aku dah cerita semalam. So, hari ni apa yang aku nak share dengan korang kan? Korang ingat tak semalam aku cakap dengan korang, kalau aku alami gangguan-gangguan mistik, selalunya gangguan tu tak secara nyata. Selalunya gangguan tu dia bukan bukan direct lah, indirect. So apa yang maksud aku indirect tu adalah aku tak nampak benda tu exactly cik chong depan mata. Tak. Yang aku selalu jumpa adalah macam sama ada orang tu kena rasuk. Okay, so ataupun gangguan dalam mimpi. Okay, yang dalam gangguan dalam mimpi ni sangat selalu. Okay, tapi aku tak ada sixth sense. Macam aku cakap, aku tak ada sixth sense, tapi aku boleh rasa kalau benda tu ada. Okay, macam mana aku rasa? Aku rasa tak best. Aku rasa tak best. Aku bukan macam setengah orang yang bila dia rasa tu, dia tahu benda tu. Macam aku dapat rasa benda tu, aku dapat rasa entiti tu, dan entiti tu berada di sebelah kiri. Tak, aku tak rasa macam tu. Kalau aku rasa, aku just rasa perasaan aku sangat tak best, dan aku boleh rasa ada benda yang tengok aku. Itu akulah. Okay, korang macam mana aku tak sure. Okay, so salah satu gangguan dalam mimpi yang aku pernah terima adalah, okay, dan satu malam ni aku tidur. Okay, so selalunya aku tidur sekali dengan anak-anak. So kalau dalam bilik tu dia ada katil kan. So aku pintu masuk bilik aku tu, okay, depan tu aku letak katil single satu. Sebelah katil single tu aku letak katil queen. Okay, so aku gabungkan, okay, supaya aku dengan anak-anak boleh tidur sekali. Okay, so nak jadikan cerita, aku akan tidur tepi sekali lah. Sebab kan kalau aku suruh anak aku tidur tepi, kan gedebuk jatuh katil, aku juga susah kan. So akulah orang yang kena tidur tepi sekali. Okay, nak jadikan cerita, okay, selalu ni bila time aku tidur, laki aku tak tidur lagi. So dia ni memang selalu tidur lambat lah. Okay, so aku dengan anak-anak akan tidur dulu. Okay, aku bertidur. Aku rasa exactly lepas macam 1 minit aku tidur, aku mimpi. Okay, mimpi aku tu, keadaan dalam mimpi tu sama macam rumah aku. Kiranya mimpi tu aku masuk dalam kereta. Aku nak keluar dari rumah dengan menaiki kereta. Okay, so aku pun reverse kereta. Lepas tu tutup gate, aku jalan. So daripada rumah aku nak ke jalan utama lebih kurang 100 meter. Lebih kurang lah 100 meter. So aku bawa kereta slow. Sebab jalan taman kan, takkanlah kau nak keluar rumah, kau nak turun rembat 80 km sejam kan. Mesti kau buat slow. Aku pun buat slow. Lepas tu sampai ada satu bumper ni. Bumper kan, aku lagi slow. Tiba-tiba dekat bumper tu, aku nampak ada satu lembaga yang tengah nyarap dekat bumper tu. Tahu tak? Lembaga ni dia macam, kau tahu tak slot yang jenis yang lambat slow motion tu, dia macam tu. Tapi bukan slot lah. Dia macam, aku tahu dia bukan haiwan, tapi dia something. Okay, kiranya kecil tu je lah. Okay, dia menyarap dekat bumper tu. Masa aku tengah naik atas bonggol tu, dia cuba tarik kereta. Okay, kau bayangkan, secara logiknya binatang yang kecil macam tu mana boleh tarik kereta. Sedangkan aku yang besar gedabak ni, kau suruh aku tarik kereta takkan jalan baik kalau ada orang tekan minyak. Tapi aku ni struggle tekan minyak untuk nak lepaskan diri dari dia. Dia punya tarik tu, ya Allah, kuat sampai aku terjerit. Tolong tanah,
jangan tarik. Aku cakap, abang tolong. Okay. So aku cerita jalan tu belah kiri tu rumah lah, rumah macam rumah aku tu rumah. Belah kanan tu adalah Lombong, Paya Lombong. Kalau realiti sekarang ni, belah kanan jalan dekat taman aku tu adalah kawasan perumahan. Yang Paya Lombong ni dulu sebelum taman perumahan tu dibangunkan, dia adalah Lombong. Okay. So apa yang berlaku bila aku struggle nak tekan minyak untuk larikan diri daripada binatang tu, aku dapat berjaya loloskan diri aku. Tapi ni cerita kartun sikit lah. Aku bawa kereta aku masuk dalam paya tu baik. Kereta aku jadi kereta selam. Cerita kartun sikit. Kereta aku jadi kereta selam. Aku pusing situ, menyelam sampai depan rumah aku naik balik. Aku terus masuk rumah. Okay. Aku masuk rumah dengan keadaan yang ketakutan lah. Sebab walaupun benda tu kecil, aku tahu dia nak buat something yang tak elok dekat aku. Okay. So aku pun masuk rumah. Bila aku masuk rumah, aku terus terjaga dari tidur. Tapi yang tak bestnya, bila aku terjaga dari tidur tu, aku kena empap. Okay, aku tak boleh nak cakap. Aku macam biasalah, dia bila kena empat ni dia macam cacat sikit lah. Kau nak cakap tak boleh, kau nak panggil orang sorang kau tak keluar. Okay, aku cuba baca ayat kursi. Tak kisahlah, segala ayat lah aku baca lah. Sampai kadang-kadang doa makan pun boleh keluar. Kau panik, apa segala doa yang ada pun kau akan cuba baca lah. Okay, aku pun baca. Alhamdulillah, aku dah tak kena empat kan. Masa saat aku dah berjaya lepaskan diri daripada kena empap tu, aku pun tolehlah ke kiri. Okay, kan aku kata tadi katil kan. Aku ni jenis, aku tak tidur kepala aku kat dinding tau. Aku tidur secara terbalik. Maksudnya kepala sini, kaki kat dinding. So bila lepas kena empap tu, aku toleh belah kiri. Dekat belah kiri kepala atas ni ada satu lembaga. Kau tahu, ya Allah, sakit jantung aku. Aku toleh. Kau tahu apa? Laki aku dia duduk kat atas kepala aku belah kiri. Aku marah lah. Aku cakap, abang buat apa tepi ni? Sakit jantung tu tak? Macam dia senyum je. Aku macam, kau ni senyum kau ni real ke tak kan? Aku cakap lah, kenapa senyum? Dia kata, tak ada. Kenapa? Aku cakap, tadi mimpi tak scary lah mimpi tu. Lepas tu kena empat pula. Dia kata, abang nampak apa? Lah, abang nampak lah yang macam kerasahan macam something tak kena. Lepas tu abang nampak lah kat sebelah yang tu ada satu lembaga. Aku macam, lembaga? Lembaga apa? Adalah lembaga hitam kat sebelah tu. Tak tahulah dia nak try buat apa. Tapi bila dia sedar, abang nampak dia lari. Lepas tu aku macam, dia lari sebab yang baca ayat kursi lah, bukan sebab pasal abang lah. Dia kata tak, sebab dia sedar abang pandang dia, abang nampak dia, sebab tu dia lari. Dah bergaduh pula. Benda tu takut pada ayat kursi ke pada laki aku. Aduh, tapi itulah gangguan yang aku alami secara indirect. Memang banyak. Aku apa-apa yang aku kena, aku akan sama ada aku kena empap ataupun dalam mimpi. Kalau dia kacau pun ada, tapi dia tak tunjuk muka lah. Okay. Aku ada lagi satu cerita. Ini cerita ni macam gabungan sikit lah antara aku, laki aku, abang aku, macam tu. Okay, cerita dia macam ni. Dekat Negeri Sembilan, dia ada satu highway ni, kita panggil highway apa highway lekas. Lebuh Raya Kajang Selangor kot. Dia punya long form nama panjang dia kalau aku tak hilap, tapi lekas lah. Okay. Masa tu aku tak ingat lah abang aku nak pergi ke somewhere ke dia nak balik dari somewhere. Okay, tapi dia melalui Lebuh Raya Lekas. Okay. Nak jadikan cerita,
masa tu lebuh raya lekas tu tak ramai lagi guna tau. Sebab masa mula-mula opening lebuh raya tu orang ramai tak tahu. Dan yelah, bila benda baru ni orang tak aware kan, so tak ramai guna. Okay, so abang aku dia bawa kereta melalui lebuh raya tu. Depan kereta abang aku ada satu lori ayam. Okay, lori ayam. Benda ni berlaku, kalau aku tak silap, lebih kurang Maghrib lah. Okay, Maghrib. Kalau salah maafkan dia. Okay, Maghrib. Okay. Masa abang aku drive kan, abang aku nampak lah dekat kau tahu tak, lori ayam kan dia akan ada macam bukan sangkar kan, macam setiap seekor ayam tu dia akan letak dalam bekas-bekas kan. Lepas tu benda tu bertingkat-tingkat kan. Okay, abang aku nampak, di antara bekas-bekas tu ada macam bonjot. Kau tahu tak bonjot? So abang aku ni macam tak yakin lah. Dia macam, apa benda tu lah, bonjot putih kat tengah-tengah antara sangkar-sangkar ayam tu. Okay, lepas tu bini dia pun macam nampak. Kalau aku tak silap, dia orang potong lori tu dan dia nampak benda tu adalah cik chong. Okay, cik chong di antara sangkar-sangkar ayam. Okay, apa dia buat kat situ aku tak tahulah. Okay, nak jadikan cerita, bila abang aku balik rumah, dia ceritalah dekat aku, laki aku, semualah, mak aku semua, dia cerita. Aku ni pun gatal. Aku ni macam aku bagi tahu korang, aku suka cerita-cerita tu kan. So bila ada cerita-cerita pelik yang macam tu orang cerita, aku akan macam interested nak tahu lebih. Busybody sikit bab-bab tu. Bab-bab tu aku busybody lah. So aku macam, kenapa Cik Chong tu ada dekat highway tu? Lepas tu macam kenapa dia dekat atas lori ayam? Kan aku macam pelik. Lepas tu laki aku ni dia jenis, okay, dia ada sixth sense, ataupun aku boleh cakap dia ada satu kebolehan lah. Sometimes dia boleh berinteraksi dengan benda-benda makhluk halus ni. Okay, lepas tu dia pun tanya aku, nak tahu sangat ke kenapa benda tu ada kat situ? Okay, sebab masa ni tak pernah lagi jadi benda-benda yang bukan kat aku lah. So aku pun macam, kenapa abang boleh tanya ke? Dia kata, kenapa nak tahu ke? Boleh ke tanya lah, dia buat apa kat itu kan? Kenapa dia kat situ? Kenapa dia jadi roh yang tak tenteram, lega-lega? Okay, lepas tu laki aku kata, okey lah, nanti dia tanya. Okay, aku pun macam, okey lah. Sebab dia selalu dia akan tanya, aku tak akan tahu bila dia tanya. Dia akan nanti bila dah dapat jawapan baru dia bagi tahu aku. Okay, so aku pun macam buat bodoh. Okay, tiba-tiba malam tu kan, aku nak tidur, tiba-tiba kau tahu tak, aku dengar bunyi dekat tingkap, bunyi macam tek tek tek. Okay, aku macam, ni apa tu? Sebab kalau ada cicak takkan bunyi kuat macam tu. Takkanlah kucing main ketuk-ketuk tingkap kan? Logik tak? Tak logik. Okay, aku pun macam, apa okay. Laki aku pun pergilah tengok. Aku bab-bab benda-benda yang bunyi-bunyi ni, aku akan suruh laki aku tengok lah. Sebab kalau dia kan laki kan, laki kan tak takut kan. So kalau apa-apa, biarlah dia hadapi dulu. Aku ni support di belakang. Bila dia tengok, kau tahu tak benda tu apa? Benda tu adalah Cik Chong. Okay, ni aku cerita ni meremang tu aku. Benda tu adalah Cik Chong. Atau aku macam, tak kenapa dia kat sini kan? Lepas tu laki aku cakap, itulah kita sibuk-sibuk nak tahu pasal dia datang lah. Lepas tu aku cakap lah, saya nak tahu pasal dia, bukannya saya suruh dia datang rumah. Lepas tu dia cakap, benda-benda macam ni, bila kita tanya pasal dia rasa kita ni ambil berat pasal dia. Dan macam kita ni suka dia, sebab tu lah dia ikut kita. Lepas tu dia cakap, dah suruh dia balik. Lepas tu dia cakap, nanti
cakap dengan dia suruh dia balik. Okay. So nak jadikan cerita, sebelum benda tu datang, laki aku pergi ke lebuh raya tu, tapi bukan pergi secara nyata tau. Kan aku cakap laki aku yang berinteraksi kan. So laki aku pergi sana, dia cari benda tu. Okay, dia pun tanya, kau buat apa kat sini? Kenapa kau berlega-lega dekat lebuh raya ni? Okay. Dan dia cakap dia macam mana dia macam dia menuntut ilmu yang salah lah. So bila menuntut ilmu yang salah, itulah badannya, benda tu akan jadi macam, aku tak tahu lah, jadi roh yang tak tenteram ke, macam tu lah cerita dia. Tapi yang tak bestnya, dia ikut aku balik rumah. Kau bayangkan, dia main ketuk-ketuk pakai kepala dia tau, macam kau boleh bayangkan tak kalau masa aku dengar bunyi macam tu, ketuk kat tingkap, aku buka tingkap, pengsan. Tapi aku tak ada lah kan, sebab aku tahu malam-malam bunyi macam tu is a abnormal thing lah. So aku tak akan gila pergi buka tingkap nak tengok, tak ada. Aku tak segila tu. Okay, aku tak sekental tu. Okay, sebab tu aku cakap, bila kita bercerita pasal benda-benda makhluk gaib ni, makhluk halus ni, dia akan datang ke kita. Sebab benda ni aku rasa, aku tak tahu lah dia ni boleh dengar ataupun diorang tahu. Yang aku tahu diorang tahu. Diorang tahu kita bercerita pasal dia. Lagi kita bercerita, lagi dia datang. Okay, aku nak kongsi satu benda dengan korang. Ini aku cakap kita bercerita kan, yang tu memang aku cek pasal. Sebab aku minta laki aku tanya dekat dia, kenapa dia kat situ. Okay, tu aku akui lah, aku cek pasal. Yang ini aku tak bertanya. Cuma aku ni perangai aku suka layan YouTube channel cerita-cerita seram. Okay, cerita-cerita seram. Wak Ima benda tu yang seram sikit pun aku layan. Yang jenis macam alah, yang orang cik hantu tapi tak jumpa hantu pun aku layan je. Asalkan berkaitan dengan cerita-cerita seram, aku on je. Okay, so memang rutin aku harian. Kadang-kadang sambil aku tengah buat kerja, ataupun sambil aku, tak kisahlah, sambil aku buat apa-apa, aku akan pasang earphone aku, earbud aku, dan aku akan onkan YouTube. So aku pilih lah mana-mana YouTube channel yang ada cerita-cerita seram, aku akan layan. Okay. So masa tu aku ada 2-3 channel yang aku suka lah, yang berkaitan cerita-cerita seram ni. Okay. Untuk pengetahuan korang, aku sekarang ni ada baby lah. Baby aku baru setahun lebih lah. Okay. Kejadian ni jadi masa baby aku dalam 7-8 bulan lah. Okay. Bila aku terlalu, aku nak kata taksub tu taklah, tapi aku macam obsess dengan cerita-cerita hantu ni. Aku dengar ni macam literally, aku bangun tidur, aku akan check handphone, aku akan dengar sambil aku buat kerja. Okay, aku akan dengar. So, maksudnya kehidupan aku seharian penuh dengan cerita hantu. Sampai kan benda tu impact aku punya, bukan aku nak cakap impact life aku, maksudnya aku boleh rasa yang benda tu ganggu aku masa aku tengah tidur. So macam dia jadi macam ni tau. Kalau aku dengar cerita, kalau orang tu just cerita biasa-biasa, aku okay. Tapi kalau orang tu mention yang ada Cik Chong ke, Kakak Fatimah Rockers, Cik Say, benda tu akan automatik kacau aku. Aku tak tahu kenapa. Walaupun at the moment aku dengar yang kata okay, aku ternampak kelibat Cik Chong. Lepas tu aku terus tutup kan. At the moment yang aku dengar satu baris ayat tu pun, aku dah boleh kena kacau. Aku tak tahu kenapa. Okay, so selalunya kalau aku dengar orang cerita macam tu, dia nampak Cik Chong, aku akan terus tutup. Lepas tu aku macam mula start seram sejuk tau. Lepas tu selalunya sebelum tidur, aku akan pergi toilet dulu. Aku toilet, cuci kaki, gosok gigi semua kan. Okay. So kalau aku takut, aku akan minta laki aku teman lah. Okay. Tapi malam tu sebabkan laki aku dah tidur dulu,
So aku pun terpaksalah memberanikan diri pergi sendiri. Okay. Sebab aku pun pergi semua. Atau aku masuk toilet, aku masuk bilik, aku tidur. Di momen aku baru nak tidur, aku rasa macam ada benda atas aircon dekat dalam bilik aku. Okay. So katil aku sini, aircon betul-betul depan aku tapi ke atas. Walaupun dalam gelap, tapi aku boleh rasa, aku rasa ada benda yang kat situ tau. Aku macam tak sedar hati gila. Lepas tu aku pun macam okay, macam aku diam kan. Aku baru nak tutup mata, anak aku, baby tu nangis tau sebelah aku. Dia nangis. Lepas tu aku macam pujuk lah. Aku cuba bagi susu apa semua kan. Tak ada. Dia bangun, dia buka mata. Kau tahu dia buat apa? Dia tunjuk kat atas aircon. Aku pun macam macam mana, aku scary kan. Aku mata kasar aku tak nampak. Lepas tu aku kejut lagi aku, bang bangun. Apa? Ayah rasa tak sedap lah. Tak sedap hati lah. Kenapa? Ni Adam nangis. Lepas tu rasanya macam ada benda ni. Macam ada benda. Tak tahulah kat mana, kat kipas ke, kat aircon ke kan. Lepas tu laki aku macam dia selalu kalau bab-bab macam tu, dia kalau dia tahu masa tu, dia takkan bagi tahu aku. Tu pattern dia. Sebab dia kata dia tak nak aku takut. Masalahnya aku memang dah takut. Bagi tahu je lah. Sekurang-kurangnya kalau kat situ aku boleh berjaga walaupun aku tak nampak kan. Boyo lah. Dia je. Lepas tu dia macam tidur. Aku pun macam aku try pujuk anak aku semua. Aku baca ayat kursi. Dan aku tidur balik. So esoknya laki aku cakap dia memang ada bertengik kat atas aircon tu. Dia tengah kacau baby. Benda-benda ni, dia sebabkan dia tahu dekat rumah tu ada baby, ada budak kecil kan. Dia tak akan attack aku tau. Dia akan attack anak aku. Kalau dia tak dapat attack, ada sekali tu dia kacau dua-dua. Dia buat baby tu nangis. Lepas tu anak aku yang perempuan tu, dia jadi macam mengigau yang mengacau dalam tidur tu. Dia jadi macam tu. Aku pun tak tahu kenapa. Yang tengok cerita hantu tu aku. Kau nak kacau, kau kacau aku. Kenapa kau kacau anak aku kan? Tapi itulah namanya setan. Setan dia tak kira. Asal rasa dia boleh kacau, dia kacau je. Dia tak kisah kau kecil ke besar ke, yang tengok tu kau ke, yang tengok tu atuk kau ke. Dia ada peluang nak ganggu, dia akan ganggu. Itulah antara pengalaman aku lah. Tapi yang aku tak boleh lupa sampai sekarang tu yang Cik Chong ketuk tingkap. So kalau korang ada dengar benda-benda mengarut, bukan mengarut, benda-benda mistik kan, tak payahlah korang nak ambil tahu benda tu datang daripada mana, dia buat apa kat situ. Sebab benda tu kita mengundang benda tu datang lagi kat kita. So janganlah, jangan cik pasal macam aku Right guys, aku rasa sampai tu saja untuk hari ni. Okay, kalau ada cerita-cerita menarik, InsyaAllah aku akan kongsi lagi. Semoga aku adalah cerita-cerita menarik. Tapi tak semestinya aku akan cerita hantu je tau. Korang janganlah assume segala video daripada aku adalah cerita-cerita hantu. Aku tak banyak cerita hantu. Apa yang aku rasa ada perkongsian aku boleh kongsi, aku kongsi. Okay, jumpa lagi di hari dan waktu yang berbeza. Bye bye. Assalamualaikum.